Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam pengajian Bulughul Maram oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala anhu. Sebelum kita masuk sambungan kepada hadis dalam Babul Janaiz, kitab Al-Janaiz, bab jenazah, sedikit berkenaan syubhat yang sebahagiannya duk tanya dan berlegar dalam social media dan sebagainya berkenaan hadis al-jariyah. Hadis jariyah ni hadis yang semua kita tahu dan semua kita pernah mendengarnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu dalam sahih beliau. Itu sahih Al-Jami' As-Sahih oleh Imam Muslim rahimahullah, daripada Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, daripada Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Secara umum hadis Al-Jariyah dalam sahih Muslim ni hadis yang panjang, hadis yang Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ni, dia suatu hari itu dia bertemu dengan Rasulullah dan dia salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia telah berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang kerana bukan hanya isu hamba perempuan dia itu sahaja. Dia dalam hadis ini, pecahan pertamanya adalah hadis berkenaan tentang bab solat. Hadis berkenaan bab solat. Pecahan yang kedua adalah hadis tentang perkara jahiliyah, iaitu orang yang mendatangi bomoh. Dan yang ketiga, dia tanya kepada Rasulullah tentang perbuatan dia yang menampar hambanya. So, tiga isu ni dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan juga hadis yang sama dalam Al-Asma' wa Sifat, dengan hadis yang diriwayat dan dia kata bahawasanya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini secara muqatta'ah. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini secara potong-potong. Kemungkinan wallahu a'lam Al-Imam Al-Baihaqi sendiri mungkin dia tak tahu bahawasanya Imam Muslim meriwayatkan secara penuh hadis ini. Dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat meriwayatkan dengan adanya cerita tentang hamba yang ditampar oleh Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ni, dan dia mensahihkan hadis tu. Dan dia mensahihkan hadis Aina Allah, Itu hadis apabila Nabi bertanya kepada jariyah itu,
Aina Allah? Di mana Allah? Dan Al-Imamul Baihaqi Asy'ariyah, dan dia mensahihkan hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim fi ghayat as-sihhah. Maka dah tentu sahih lah. Dah tentu sahih. Kerana Al-Bukhari dan Muslim itu talaqathumma al-ummatu bil qabul. Maksudnya Imam Muslim hadis-hadis dalam sahihnya, dan Al-Bukhari itu yang paling sahih setelah kitab Allah Al-Quran. Menurut ranking ataupun rankingnya adalah hadis Al-Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh kedua-dua mereka. Pada level yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara bersendirian. Yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara bersendirian. Maka ini hadis yang paling sahih ala wajhil ard, paling sahih atas muka bumi. Iaitu pertama, hadis yang diriwayatkan oleh disepakati kesahihannya itu oleh Al-Bukhari Muslim. Yang kedua, ranking yang kedua adalah yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Dan yang ketiga, Imam Muslim saja. Berikutnya bahawa ala syarti syarat Al-Bukhari Muslim, syarat Bukhari, berikutnya syarat Muslim. So itu ranking hadis yang paling asah, paling sahih. Dan kalau kita tengok dalam sanad yang dibawakan oleh Imam Muslim, sanadnya itu wuduh ke syams. Sanadnya itu jelas sejelas-jelas matahari kesahihannya. Madaruhu, hadis itu masuk madar kepada sanad ni itu balik kepada iaitu Yahya ibnu Abi Kathir. Yahya ibn Abi Kathir menyatakan haddathani, telah menceritakan kepadaku Hilal ibn Abi Mas'ud, Hilal. Dan Hilal ni juga menyatakan haddathani daripada Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar menyatakan sami'tu, aku mendengar Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dari sudut sanad bersambung dan tidak ada hujjah untuk menyatakan sanad ini dhaif. Yahya ibn Abi Kathir mudallis. Yahya ibn Abi Kathir ni rawi mudallis. Tapi rawi mudallis apabila dia meriwayatkan dengan haddathani ataupun sami'tu, maka sanadnya itu bersambung. Kalau rawi mudallis menyatakan an, maka sanadnya dikira putus. Tapi oleh kerana dia menyatakan dengan lafaz haddathani, maka Yahya ibnu Abi Kathir meriwayatkan dengan lafaz haddathani Hilal, bermaksud sambung sanadnya dan ianya sahih. Berikutnya, semuanya menggunakan haddatsani. Atha ibn Yasar kata sami'tu, aku mendengar Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, seorang sahabi A'rabi, seorang sahabi. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mana aku salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza atasa rajulun, apabila satu orang bersin minal qaum, faqultu yarhamukallah, maka jawablah kan orang bersin yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, menyebabkan orang yang tengah semayang tu semua tengok dia kan, tengah semayang. Alhamdulillah dia pun jawab yarhamukallah. Faqultu, saya pendekkan panjang hadis tu, sehingga Nabi kata inna hazihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya salat ini tidak sesuai, tak boleh adanya sedikit pun daripada cakap manusia. Masa innama huwa tasbihu, sesungguhnya salat itu hanyalah tasbih dan juga takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Dan kawan ni sukalah sebab Nabi SAW tak marah dia. Dan Nabi kata, Nabi cakap elok-elok. Au kama qala Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah. Berikutnya, lepas dah berlaku kes tu, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdi bi jahiliyah, aku ni baru masuk Islam. Wa qad jaa Allahu bil islami
Wa in minna rijalan ya'tunal kuhan. Dan wa qad ja'a Allahu bil Islam, dan Allah telah mendatangkan kepada kami Islam ni, dan ada di kalangan orang-orang kami ni yang mendatangi bomoh. Yang mendatangi bomoh. Qala fala ta'tihim. Maka Nabi kata jangan mendatangi bomoh. Qala wa minna rijalun yatatayyarun. Wahai Rasulullah, ada di kalangan kami ni juga orang-orang yang yatatayyarun. Tatayyur kan, sial, mempercayai sial. Dia baling burung tu, kalau kanan okey, kalau kiri negatif. Yatatayyarun. Maka Nabi kata zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Perasaan kadang-kadang rasa tak sedap hati itu biasanya ada di dalam jiwa-jiwa kita ni. Fala yasuddannahum. Jangan menyebabkan perasaan itu menyebabkan kita tak buat kerja tu, ataupun menghalangi kita daripada sesuatu. Maka kalau kalau perasaan negatif, maka kita pun membawa kepada kita tak nak buat, disebabkan akan rasa macam ada benda tak kena. Maka di situ tatayyur. Di situ tatayyur. Kemudian qultu wa minna rijalun yakhuttun. Wahai Rasulullah, ada sebahagian kami ini yakhuttun. Khat tu buat garisan kat tanah. Yakhuttun. Kana nabiyyu minal anbiya yakhuttu faman wafaqa khattah fadhak. Yakhuttun. Tu apa nama semua. Amalan jahiliah lah. So bila dia garis kat atas tanah, sebahagian sekarang macam-macam pelbagai bentuk sial dan sebagainya lah. So benda-benda ni dia tanya kepada Rasulullah. Isu kedua. So isu pertama tadi yang bersih tadi tu. Isu kedua, dia baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, maka dia ni cerita tentang kaum dia. Maka bila cerita tentang kaum dia ada buat benda-benda yang khurafat, benda-benda yang merepek ni. Maka Nabi dah jawab. Qala, dia pun lagi cerita, dia teringat. Wa kanat li jariyah. Wahai Rasulullah, aku ni ada hamba perempuan. Jariyah. Tar'a ghanaman li. Maka dia ni duk ni lah, gembala kambing aku lah. Qibala Uhudin wal Jawaniyah. Di pergunungan Uhud tu. Fatala'at zata yaumin fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghadamiha. Pada satu hari, apabila dia duk jaga kambing dia itu, maka kambingnya itu telah disambar oleh musang ataupun serigala lah, seekor hilang. Min ghadamiha. So hadis itu, tu tiga tu. Wa ana rajulun min bani Adam. Dan dia ceritalah, oleh kerana kes ni berlaku, dia punya hamba ni berlaku tentang kambing ni itu telah pun dimakan oleh serigala ataupun zib, musang. Maka dia kata, aku ini satu orang lelaki min bani Adam. Aku ni satu orang lelaki. Asafu kama yasafun. Dia ni satu, kita sebut tadi, dia ni Arabi. Arabi ni dia perlakuan dia agak kasar sikit. Kita tahu bahawasanya Arabi kencing dalam masjid. Kita tahu Arabi tarik kain selendang kat leher Nabi sampai berbirat. Itu Arabi lah, tindakan Arabi. Nabi tahu Arabi itu macam itulah orangnya. Maka bila berlaku ni, dia kata sakaktuha, sakah. Aku penyepak aku punya hamba tu. Bersepak hamba dia tu. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'azzama dhalika alayya. Aku datang kepada Rasulullah ni dan aku rasa macam menyesal. Rasa berat. Lepas dah penampar dia punya hamba tu, dia rasa macam bersalah lah. Kemudian, ya Rasulullah, afala u'tiquha. Wahai Rasulullah, patut ke aku bebaskan dia? Patut ke aku bebaskan dia? Qala i'tini biha. Nabi kata, bawa dia mai sini. So, kesnya adalah dia penyepak hambanya. Bila dia penyepak hambanya, dia rasa bersalah. So, bila dia rasa bersalah, dia tanya, patutkah dia membebaskan? Apa makna dia? Makna dia bukan nak bebaskan hamba ni. Dia sukalah sebab dia bekerja kan. Hamba ni dia bekerja untuk dia ni. Dia bukan berniat untuk membebaskan dia ni pun. Apabila dia rasa bersalah dengan dia menyepak hamba dia ni, dia tanya Nabi, adakah patut aku membebaskannya? Maka Nabi kata, bawa dia mai sini.
Fa'ataituhu faqala laha. Maka dia pun bawa lah hamba ni tadi. Maka bila dia bawa hamba ni tadi, bertemu dengan Rasulullah, Nabi pun kata, Aina Allah? Di mana Allah? Aina Allah? Qalat. Hadis ni kata, perempuan ni bercakap. Qalat. Perempuan ni bukan kharsa. Perempuan ni bukan bisu. Dalam riwayat Abu Daud, perempuan ni bisu. Datang isyarat. Aina Allah? Dia tunjuk dengan isyarat jari dalam Abu Daud. Man ana? Siapa aku? Macam tu. Engkau. Maka diterjemahkan oleh rawi. Rawi terjemah. Dia faham hamba yang kharsa ni tadi dalam Abu Daud, bukan ni Abu Daud. Dia faham daripada tindakan isyarat tu. Maka dia tolong translate. So bila dia tolong translate, datang Aina Allah? Fis sama. Fis sama. Rawi. Man ana? Anta Rasulullah. Dia translate isyarat kawan ni tadi. Nanti kita sebut tentang riwayat tu. Dalam hadis Muslim, perempuan ni bukan bisu. Perempuan ni cakap, qalat fis sama, di langit. Bukan rawi cakap Maksudnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami ni kata dia bawa hamba dia ni kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, Aina Allah? Mana Allah? Perempuan ni jawab, fis sama, di langit. Tak ada apa perkataan isyarat, tak ada. Dia fis sama, di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Engkau bebaskanlah dia kerana dia itu mukminah. Fa innaha mu'minah. Akhrajahu bitamamihi Muslim. Dikeluarkan hadis ini secara lengkapnya oleh Imam Muslim. Wal lafzu lahu, dan lafaz ini oleh lafaz Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wal Bukhari fi juz'il qiraah. Al Bukhari riwayat hadis ini dalam juz'ul qiraah. Abu Daud riwayat, wan Nasa'i juga riwayat al-Mujtaba. Kemudian yang lain, Ahmad juga riwayat Ibn Jarud, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dan sebagainya. Al-Bukhari mengambil syatrahul awal dalam Khalqu Af'alil Ibad. Al-Bukhari juga memotong hadis ini dan dia meletakkan dalam kitab akidahnya Khalqu Af'alil Ibad, dan juga selain-selainnya Abu Daud dan sebagaimana kita sebutkan tadi tu. Dan juga diriwayatkan juga oleh Ibn Khuzaimah dalam Tauhid, Imam Malik sendiri dalam Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta, kemudian Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah wal-Raddu 'ala Al-Marisi, kemudian Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, Asy-Syafi'i dalam kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan dia, Al-Baihaqi al-Asma' wa Sifat, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Iman, wa Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, Abdullah ibnu Ahmad dalam Sunnah, Ibnu Mandah dalam Al-Iman, wa azahu Ibnu Asir, Ibnu Asir menyebutkan fi Usudil Ghabah dalam Usudil Ghabah daripada jalan Hilal ibn Abi Maimunah an Atha ibn Yasar daripada Muawiyah ibn al-Hakam, dan dia menyebutkannya. Maka sanad ini adalah fi ghayatis sihhah. Sanad ini adalah sangat-sangat sahih. Sangat-sangat sahih dan tidak ada problem. Dan tidak ada di kalangan ulama-ulama awal yang mendhaifkan hadis ini. Tak ada di kalangan para huffaz yang mendhaifkan hadis ini. Al-Bukhari, Al-Baihaqi, semua tu tak ada mendhaifkan pun hadis ini. Al-Muwatta meriwayatkan dalam Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta. Oleh kerana hadis ini Muslim dan sahih, dan pendalilannya itu sangat jelas dan terang. Jika tak ada hadis-hadis dalam lain pun dengan pelbagai bentuknya pun,
Hadis ini berdiri sendirinya. Hadis ini berdiri sendiri. Tak memerlukan lagi kepada hadis-hadis yang lain. Sahih. Dan maknanya pun tak ada perbezaan yang nampak bercanggah dengan Al-Quran. Bahkan dia selari dengan Al-Quran. Aamintum man fis sama'. Adakah kamu beriman man fis sama'? Siapa yang di langit? Dan semua ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab itu Al-Imam Syafi'i sendiri berhujjah dengan hadis ini dalam Ar-Risalah dan dalam Al-Um. Al-Imam Syafi'i sendiri berhujjah dengan hadis ini. Dalam riwayat Al-Muwatta, dalam riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, ada sedikit berbeza nama rawi, kerana dalam Al-Muwatta menyebutkan bukan Muawiyah, tetapi dia menyebutkan Umar. Dia bukan menyebutkan Muawiyah, tapi dalam Muwatta menyebutkan Umar. Umar Ibnul Hakam As-Sulami. Mana satu betul ini? Dalam Muslim kah? Dalam Muwatta. Sebahagian orang mengulah yang tak erti ilmu hadis ni, maka dia mengulah. Nampak? Oleh kerana Imam Muslim meriwayatkan daripada jalan ini sekian dengan perkataan ainallah tu, maka dia tak boleh terima lah. Hadis ni berat atas ahlul bidah. Hadis ni berat atas puak-puak yang menafikan Allahu fis sama' ataupun apa yang disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beratlah. Kenapa berat? Sebab hadis ni jelas menyatakan ainallah fis sama', kan? Maka dia satu hadis yang macam seolah-olahnya bagi penampar. Penampar kat bawah tu. Sebab jelas, sejelas-jelasnya dari sudut sanad, dari sudut matan. Sanad sahih, matan tidak ada masalah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Al-Imam Syafi'i yang menerangkan Risalah dan juga Al-Um tak ada isu tentang masalah ni. Tak ada isu. Dalam kitab sunnah yang telah kita nyatakan, Uthman Ad-Darimi dan sebagainya, semua tak ada isu. Sebab di sisi ulama salaf, bahawasanya hadis ini selari dengan Al-Quran. Dan hadis ini selari dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Maka dalam riwayat Muwatta yang disebut Umar ibn Hakam As-Sulami itu adalah kesilapan. Ianya juga telah pun ta'aqabahu, telah dikritik, telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Nasa'i dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawasanya Imam Malik tersilap. Imam Malik tersilap. Wahmun. Hadha waham minal imam. Hadha tersilap daripada Imam Malik rahimahullah. Dan itu bukan bermakna Imam Malik jatuh dulu, kan? Tak, sikit pun tak jatuh. Dan tidaklah syarat orang alim itu tidak melakukan kesilapan. So Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta. Sebahagian kata bahawasanya hadis ini tak boleh pakai dari sudut sanad kerana dia kata muttarib, dan dia kata dari sudut matan dia kata bercanggah. Apa bukti bercanggah? Dalam Muwatta Imam Malik meriwayatkan satu riwayat yang lain. Dalam Imam Malik dalam Muwatta meriwayatkan dalam kitab ataupun dalam Muwatta'nya itu adalah lafaz yang menunjukkan kelainan dari sudut pertanyaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang disebutkan atashhadina an la ilaha illallah, dengan lafaz atashhadina an la ilaha illallah, adakah engkau bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Maka dia jawab, qalat na'am, ya. Qala atashhadina anna Muhammadan Rasulullah, adakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah? Qalat na'am, dia kata ya. Dan Nabi tambah satu soalan lain, atawaqqinana bil ba'si ba'da al-maut,
adakah engkau meyakini adanya kebangkitan setelah kematian? Qala na'am. Dia kata ya. Maka Nabi kata a'tiqha, maka bebaskan dia. So itu salah satu lafaz. Tetapi dalam sanadnya itu disebutkan akhbarana Zakaria ibnu Abi Ishaq wa Abu Bakar ibnu Hasan qala thana Abu Abbas Muhammad ibn Yaqub. Itu haddatsana Abu Abbas Muhammad ibn Yaqub akhbarana qala akhbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam akhbarana ibnu Wahab قال أخبرني مالك ابن أنس قال وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكي قال حدثنا محمد ابن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود anna rajulan minal ansar. Sanadnya dah lain. Sanadnya telah tak sama dah dengan sanad dalam Muslim. Maka sanad ini daripada Ibnu Shihab, daripada Ubaidillah ibnu Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud, anna rajulan minal ansar, satu orang lelaki dari kalangan Ansar. Atan Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bijariyatin, dengan hamba. Lahu sauda, hamba kulit hitam. Lahu sauda. Faqala li Rasulillah, dia kata kepada Rasulullah, inna alayya raqabah mu'minah afa a'tiq hadhihi, aku ada seorang hamba yang mukminah, adakah aku perlu bebaskan dia? Faqala laha Rasulullah, atashhadina an la ilaha illallah, engkau bersaksi tak bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sebagainya. Hadis ini mursal. Hadis ini mursal kerana Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah itu tabi'in. Kemudian anna rajulan minal ansar, satu orang daripada Ansar. Siapa dia? So mursal salah satu hadis dhaif. Okey, tak apa. Hadis ini juga diriwayatkan dalam yang lain seperti Al-Imam Ibn Katsir sebut dalam tafsir. Kita terima hadis ini sahih kerana sahabat kalau ada problem namanya tak disebut tidak jadi isu sangat. Kerana as-sahabatu kulluhum udul. Kerana sahabat semuanya udul, adil. Rajulan minal ansar, sahabat dari Ansar. Hadis Muslim tadi siapa? Siapa hadis Muslim tadi? Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ansar ke tak? Tak Ansar. Dia Arabi. Dia Arab pada Mesir. Hadis ni rajulan minal ansar, sahabat Nabi itu Ansar. Dia bawa kepada Nabi hamba dia. Okey. Hadis tadi dalam Muslim Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami bukan Ansar. Dan hadis Muslim tadi sahih. Hadis ini ada problem, tak tahu siapa sahabat Ansar itu. Agak-agak hadis ni cerita dia orang yang sama ke orang yang lain? Lain. Orang lain ni. Sebab sahabat Ansar ni bawa jariah dia. Dan dia tak ada isu pun penampar ke tak penampar. Dah. Dia ada isu dan jariahnya itu dah memang mukminah dah memang Islam dah. Kemudian dia bawa kepada Rasulullah, iaitu hamba perempuannya itu, inna alayya raqabah mu'minah, aku ada raqabah mu'minah ni, adakah afa'atika hadhihi, adakah aku nak bebaskan hak yang ini? Maka Nabi pun tanyalah, atashhadina an la ilaha illallah. Maka ini isu yang berbeza. Ini isu yang berbeza. Orang yang berbeza, kes yang berbeza, tidak sama dengan kes dalam Muslim tadi itu. Okey, berikutnya. Al-Imamul Baihaqi menyebut dalam Sunan Al-Kubra, akhbarana Abu Ali Ar-Ruzbari qala haddatsana akhbarana Abu Bakr ibn Dassah
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم ابن يعقوب الجزجاني قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون ابن عبد الله عن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء. Okay, riwayat ketiga. Ni riwayat ketiga nah. Ya, ikuti betul-betul ni supaya faham. Ini kes ketiga, bukan kes ketiga, ini hadis ketiga. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Sunan Al-Kubra. Dalam perawi hadis ini daripada Abu Daud tadi tu, akhbarana Ibrahim ibn Yaqub Al-Juzani qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Al-Mas'udi Abdurrahman Al-Mas'udi daripada Aun ibnu Abdullah an Abdullah ibn Utbah. Tadi hadis yang kedua tadi siapa? Abdullah bin Utbah kan? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Yang tadi Utbah, Abdullah bin Utbah dari rajulan minal ansar, seorang lelaki dari Ansar. Hadis ni pula dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dia bawa hamba kulit hitam. Cerita hadis yang kedua. Dia bawa hamba kulit hitam. Qala ya Rasulullah, inni alayya, aku ada seorang hamba yang cerita tadi tu. Faqala laha, Nabi tanya kepada hamba ni, aina Allah? Mana Allah? Tadi lafaznya atashhadina. Yang ni lafaznya aina Allah. Fa asyarat ila sama, dan dia pun mengisyaratkan ke langit. Fa asyarat ila sama bi isbi'iha dengan jarinya. Fa qala laha faman ana, siapa aku? Fa asyarat ila nabi, dia mengisyaratkan ke Nabi. Wa ila sama, kepada Nabi dan kepada langit. Ta'ni, ini dah Tarawi punya cakap ni tadi. Ta'ni, maknanya apa dia? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Faqala sallallahu, maka Nabi jawab, a'tiqa fa innaha mu'minah, bebaskan dia kerana dia itu mukminah. Qultu akhrajahu aidan Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud juga, Ahmad, Ibn Khuzaimah dalam Tauhid, Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Ulu, dari jalan Yazid ibn Harun, akhbarana Al-Mas'udi. Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami adalah Al-Mas'udi. Okey. Hadis ni yang ketiga ni, hadis yang ketiga ni ada rawi yang bernama Abdurrahman Al-Mas'udi. Ada rawi yang bernama Al-Mas'udi. Abdurrahman Al-Mas'udi ini rawi qad ikhtalata. Ikhtalata, dia punya pemikiran telah pun bercampur aduk apabila macam-macam lah, umur tua dan sebagainya, mukhtalat. Maka apa nama ni? Al-Mas'udi ni rawi mukhtalit. Rawi mukhtalit. Rawi mukhtalit boleh berlaku dengan banyak sebab lah. Sebab sakit, sebab tua, sebab yalah bila tua, so dia tak ingat hadis-hadis yang diriwayat. Sebab tu dalam tradisi muhaddis, mereka buat ujian kepada muhaddis. Dia tanya hadis yang pernah diriwayat dulu dan sebagainya. Kalau dia boleh jawab macam hadis tu pernah diriwayat sebelum, maka dia siqah lagi lah, dhabt. Tapi kalau dia sendiri bercelaru, maka rawi ni, kalau sebelumnya rawi ni hadisnya sahih, bila dia jadi mukhtalit, maka hadisnya dhaif. Adakah ulama hadis tak tahu siapa yang ambil riwayat sebelum dia bercelaru dengan selepas bercelaru? Ulama hadis tahu. Ulama hadis tahu. Ni hebatnya ulama-ulama hadis ni. Rawi yang bernama Al-Mas'udi ni tadi, Abdurrahman Al-Mas'udi ni rawi mukhtalit. Sebelum dia
ikhtalata ni, sebelum dia punya akal tu jadi nyanyuk, jadi tak berapa nak konsisten, tak berapa nak dhabit dah, maka rawi yang mengambil sebelum dia jadi macam tu hadisnya sahih. Contoh Waqi' ibn Jarrah. Kalau Waqi' ibn Jarrah ambil daripada Al-Mas'udi, ataupun contoh lain dia kata Fadl ibn Dukain. Fadl ibn Dukain, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Muaz Al-Ambari, maka ni rawi-rawi yang mengambil hadis daripada dia sebelum dia bercelaru, maka hadisnya sahih. Kalau dalam rantaian sanad rawi itu adalah ada Waqi' ibn Jarrah dari Al-Mas'udi, hadisnya sahih. Kalau dalam sanad rantaian rawi ni itu ada Fadl ibn Dukain, maka sanad daripada Fadl ibn Dukain dari Al-Mas'udi, maka hadisnya sahih. Berikutnya, setelah dia bercelaru, setelah dia menjadi mukhtalit, maka rawi-rawi yang mengambil hadis setelah daripada keadaan itu, hadisnya menjadi dhaif. Seperti disebut Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi kalau ambil daripada Mas'udi, riwayatnya dhaif. Ataupun kalau sekiranya ambil daripada hadisnya itu Abdul Rahman ibn Mahdi. Abdul Rahman ibn Mahdi ambil daripada Al-Mas'udi, maka hadisnya dhaif. Atau Yazid ibn Harun. Kalau Yazid ibn Harun ambil daripada Mas'udi, bermakna hadisnya dhaif. Maka dalam sanad hadis yang ketiga ini, siapa riwayat? Mana tadi? Daripada Ibrahim ibn Ya'qub Al-Juzjani, qala haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Yazid ibn Harun, dan telah meriwayatkan kepada kami Al-Mas'udi. Maka hadisnya dhaif. Hadis ni dhaif. Okey, 3 dah. Ada 3 hadis Akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra, wa akhbarana Abu Zakaria ibnu Abi Ishaq Al-Muzakki qala haddatsana Hamzah ibn Abbas ibn Al-Fadl Ad-Dabbi قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد ابن السويد الثقفي قال قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة وأن عندي جارية سوداء. Okey, hadis yang ke berapa dah? 4. 1, 2, 3, 4. Al-Baihaqi sebut dalam Sunan Al-Kubra daripada Abu Zakaria sekian sampai daripada an Abi Salamah an Asy-Syarid ibn Suwaid As-Saqafi qala qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, ammakku, awsat, telah mewasiatkan kepadaku untuk aku membebaskan untuknya raqabah, hamba. Indi jariyatan sauda, aku ada hamba perempuan hitam, kulit hitam. An-Nubiyah, faqala Rasulullah ud'u biha, Nabi kata panggil dia sini. Kemudian Nabi tanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Lain pula, man rabbuk. So kita dah ada berapa lafaz dah? Kita ada ainallah, satu. Kita dah tashhadina an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada dah satu riwayat tentang apa tadi? 2. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man rabbuk? Qalat Allah. Qala faman ana? Siapa aku? Qalat Rasulullah. Qala atiqa fa innaha mu'minah. Kau bebaskan dia kerana dia itu telah mukmin, telah beriman. Mukminah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza isnadun hasan insya-Allah. Sanad ini hasan. Sanad ini hasan insya-Allah. Juga datang daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi Al-Imam Bukhari tidak membawakan riwayat itu, tidak mengeluarkan riwayat itu. Anna Muhammad ibn Syarid, Muhammad bin Syarid datang, ja'a bi khadimin, dia datang bawa satu orang khadam sauda, khadam kulit hitam,
Ni apa nama, ajma' ila Rasulillah. Ajma'. Ada tambahan perkataan ajma'. Ajam. Ajma'. Dia tak berapa nak fasih bahasa Arab. Ajma' ila Rasulullah. Faqala Rasul, ya Rasulullah, inna ummi ja'alat 'alaiha. Emakku menjadikan untuk dia untuk membebaskan seorang hamba mukminah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah dikira boleh membebaskan hambanya? Faqala Rasulullah, Nabi kata lil khadam, Nabi pun bertanya kepada khadam itu, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Farafa'tu bi ra'siha, farafa'at bi ra'siha, maka dia pun angkat kepalanya. Farafa'at bi ra'siha ke langit. Fi sama' faqala man ana, siapa engkau? Qala anta Rasulullah, engkau. Qalat, engkau adalah Rasulullah. Faqala i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia kerana dia itu telah beriman. Dalam riwayat, dalam sanad yang awal tadi itu ada lelaki yang namanya Muhammad ibn Sharid. Dalam riwayat Abu Hurairah itu Muhammad bin Sharid ataupun Amr bin Sharid itu ada sedikit ulama khilaf tentang rawi dekat situ, tapi tak apa. Okey, kalau kita terima hadis yang sahih sebab dia riwayat, dia punya sanad itu hasan, maka kes ini sama tak dengan kes Sahih Muslim? Lain. Kes ini adalah satu orang mak mewasiatkan kepada anaknya untuk membebaskan untuknya hamba. Maka dia pun bawa hamba ni pergi Nabi. Nabi kata, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Okey. Maka jelas daripada siyak, daripada konteks hadis ini, kes ni kes lain pula. Kes lain. Kes yang kedua tadi lain. Kes ni lain. Kes Muslim lain. Kes di riwayat Muslim iaitu Muawiyah bin Hakam lain. So kesnya berlainan. Ada satu lagi riwayat daripada juga Al-Baihaqi, tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Harawi dan Arba'in fi Dalal Tauhid. Hadis Muawiyah bin Hakam daripada hadis Nabi SAW, wa ma'ahu jariyah, ada satu orang, ja'a rajulun ila Nabi, datang satu orang kepada Nabi, dan dia ada satu orang hamba wanita kulit hitam a'jamiyah. Faqala alayya raqaba mu'minah fahal tujzi'ha zi'anni, macam tadi tu. Dan Nabi kata aina Allah. Tadi man rabbuk, hadis ni lafaz dia aina Allah pula. Aina Allah. Fa asyara bi yadiha ila sama, dan dia pun menunjukkan tangannya ke langit. Faqala man ana, siapa engkau? Siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kes ni sama tak kes dalam Sahih Muslim? Lain. Kes ini lebih kurang sama macam hadis sebelum, iaitu satu hamba perempuan hitam a'jamiyah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu tidak diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Maka hadis Muawiyah ibn al-Hakam itu kalau dilihat dari sudut sahihnya sanad itu sangat sahih. Adapun hadis-hadis yang telah kita nyatakan tadi, beberapa hadis dan sebagainya, ada lagi riwayat man ana, ada lagi Nabi tanya dan sebagainya, fa aina rabbuk pun ada dalam lafaz fa aina rabbuka, fa asyara ila sama, maka dia tunjuk ke langit dan sebagainya. Maka hak ni semua disebutkan dalam beberapa riwayat, dan kebanyakannya riwayat ini adalah daif. Kebanyakan riwayat-riwayat ini adalah daif. Ada satu lagi, an Aun ibn Abdullah ibn Utbah an abihi an jaddih, ja'at imra'atun ila Rasulillah bi amatin sauda. Datang ja'at imra'atun, datang satu orang perempuan pula. Ni riwayat lain pula. Datang satu orang perempuan kepada Rasulullah dengan hamba perempuan kulit hitam. Ni perempuan pula bawa, tadi laki. Hak ni perempuan kulit hitam, perempuan bawa hamba dia yang kulit hitam, bawa kepada Rasulullah yang nak membebaskan hamba. Ini semua yang bawa kat Nabi ni dia nak bebas hamba ya. Berikutnya. Semua riwayat yang bukan dalam Muslim tadi tu,
Semua kesnya adalah nak bebaskan hamba. Faham? Nak bebaskan hamba. Maksudnya, wahai Rasulullah, aku nak bebaskan hamba. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Faham tak? Laki tu bawa ke, laki tu mak dia bagi wasiat ke, hak ni pula perempuan bawa pula dia punya amal saudaknya itu kepada Nabi, nak bebaskan juga. Apa beza dengan riwayat Muslim? Riwayat Muslim, dia bukan nak bebaskan hamba, dia bawa kepada Nabi kerana rasa bersalah kerana dia menyepak hambanya tu. Bila dia rasa bersalah menyepak hambanya itu, dia datang ke Nabi, dia kata, patutkah aku membebaskannya? Apa maksud dia? Dia bukan daripada asalnya dia bukan nak membebaskan hamba tu. Tapi dia bertanya kepada Nabi tentang perasaan bersalahnya kerana dia pergi memukul hambanya itu. So, berbeza-beza riwayat ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Maka kesemua kisah ini tidak menafikan adanya kisah ini berlaku dengan pelbagai bentuk, dan kisah ini adalah kisah yang berlainan. Kisah ini adalah kisah-kisah yang berlainan. Oleh kerana dia kisah-kisah yang berlainan dan hamba-hambanya yang berlainan, maka tanawwa'at, maka pelbagai bentuk Nabi tanya. Atashhadina an la ilaha illallah, man rabbuk, aina Allah. Dan sebagai riwayat isyarat, sebagai riwayat bercakap, semua yang menyentuh isyarat, dan hadis-hadis yang luar daripada Sahih Muslim ini, maka dari sudut sanad pertama lain. Dari sudut sanad pertama lain maksudnya cerita berlainan. Yang kedua, bahawasanya berlainannya sanad itu menunjukkan cerita yang berlainan dan kes yang berlainan. Kes yang berlainan. Apabila dia kes yang berlainan, semua soalan Nabi ini adalah berbentuk ujian. Semua soalan-soalan Nabi ini adalah berbentuk untuk ikhtibar, untuk ujian. So, ujian untuk kawan ini Nabi cakap benda lain. Untuk kawan ini dia cakap benda lain. Untuk kawan ini dia cakap benda lain. Sebahagiannya telah jelas menyatakan bahawasanya hamba-hamba itu dah mukminah dah. Dah jelas dah mukminah dah. Dan memang Islam dah. Walau demikian, Nabi tanya dalam pelbagai bentuk. Berikutnya, semua hadis-hadis yang mengisyaratkan dengan tangan tidak bercakap dan dia diterjemahkan oleh rawi, hadis-hadis itu hadisnya problem dari sudut sanad. So, jangan mencampur adukkan sanad yang sahih dengan sanad yang dhaif ataupun kurang daripada sanad yang dalam Sahih Muslim. Maka dakwaan muttarib tak masuk dalam bab ni. Bagaimana engkau boleh menuduh hadis Muslim itu muttarib apabila Syekh Al-Albani menyatakan ada beberapa hadis Bukhari yang daif, punyalah sakan marah. Kan? Sakan. Inilah pokok ni. Tengok ada ke dia kata dalam hadis Bukhari daif, ada Bukhari ada hadis daif dan sebagainya. Tapi bila dia daifkan hadis Muslim, boleh pula. Boleh pula dia daifkan hadis Muslim. Kemudian, rawi-rawi yang menceritakan cerita ini semua banyak. Rawi-rawi yang menceritakan ini semua banyak. Banyaknya itu melalui jalan macam kita sebutkan tadi. Kalau daripada Yahya ibnu Abi Kasir, ada 4 rawi yang sanadnya itu yang menceritakan cerita secara penuh. Yang lain menceritakan secara muqatta'ah, secara ambil bahagian pertama, iaitu bahagian solat tadi tu. Sebagai rawi dia ambil bahagian kedua, hadis tentang kuhan, bomoh. Sebagai rawi dia hanya ambil cerita yang ketiga saja, cerita Ainallah. Tetapi kalau dari jalan Hajjaj As-Sawwaf, Abdurrahman Al-Auza'i, daripada Hammam ibn Yahya, Aban ibn Yazid Al-Attar, maka rawi-rawi ini meriwayatkan daripada Yahya ibn Abi Kasir sepenuh cerita.
Sepenuh cerita daripada Muslim punya lafaz. Seperti lafaz Imam Muslim. Maka ceritanya, satu, macam kita sebutkan tadi, hadis ini sahih dari sudut sanad dan matan, tidak muttarib. Apa makna muttarib? Apa hadis muttarib ni? Hadis muttarib. Dia pun cakap muttarib. Oh, hadis ni hadis muttarib. Kenapa? Kerana dalam Muwatta Imam Malik dia kata at-tashhadina an la ilaha illallah. Muttarib. Oh, senang macam tu je muttarib Kadang-kadang kita kata, sejak bila ahli bid'ah ni pandai ilmu hadis Sejak bila ahli bid'ah pandai ilmu hadis? Maka al-muttarib, hadis-hadis yang adanya ikhtilaf. Wa dhu ikhtilafi fi sanadin wa matnin, kata Al-Baiquniyah. Wa dhu ikhtilafi, adanya percanggahan pada sudut sanad dan matan, fa muttaribun, maka dia muttarib. Maka muttarib, kalau muttarib ada dua, satu muttarib dalam sanad, ada muttarib dalam matan. Tapi muttarib ini, kalau sekiranya, iaitu kalau rawi meriwayatkan satu hadis yang nampak bercanggah, ataupun rawi yang berlainan meriwayatkan hadis-hadis yang nampaknya bercanggah, tidak terus kata muttarib, tak boleh. Mana boleh? Syarat muttarib apabila ruwat meriwayatkan min wajhin, dari wajah di mana tidak mampu dan tidak boleh dijamak dan ditarjih, itu baru muttarib. Jika riwayat-riwayat yang saling bercanggahan boleh dijamak dan boleh dijamak, maksudnya digabung dan ditarjih, maka tidak nama muttarib. Jika sekiranya hadis-hadis itu, kalau sekiranya nampak percanggahan dan tak boleh nak dijamak dan tak boleh nak ditarjih, maka baru hadis itu muttarib. Dan hadis muttarib ini bersangkutan dengan itu syarat hadis sahih. Mattasala sanaduhu binaqlin adilin tamud dhabti min ghairi syuzuzin wala illah. Tamad dhabt, dhabit yang sempurna. Maka contoh, kalau berlakunya muttarib pada sanad dan pada matan, maka itu adalah menunjukkan rawi tidak dhabit tak? Dan berikutnya min ghairi syuzuzin wala illah. Apa maksud syaz? Rawi siqah meriwayatkan suatu riwayat yang bercanggah liman huwa awthaqu minhu atau liman huwa arjah minhu, daripada dia meriwayatkan satu riwayat yang rawi yang lebih siqah daripadanya ataupun yang lebih rajih daripadanya, jadi syaz. Mahfuz, yang mana syaz daif, yang mana mahfuz maka dia boleh pakai. So hadis muttarib bukan dengan suka-suka hati je engkau pergi dia muttarib. Maka kalau ada saling bercanggahan, satu hadis tu sahih min ghayatis sihah, dengan rawi dengan hadis yang ada problem dari sudut sanad, maka apa perlu buat? Jamak ke tarjih? Tarjih lah. Maksud tarjih, riwayat yang daif kita tak ambil. Riwayat yang daif tidak diambil, maka dipakai riwayat yang sahih. Selesai, intahal masalah, habis masalah, selesai. Lain kalau sekiranya hadis ni sahih, ni sahih, hak ni sahih, sahih, hak ni bercanggah, dan mana boleh buang salah satu? Tak boleh. Bila dia tak boleh, maka kita kena tengok jamak. Jamak kan dia. Jamak ni bukan pandai-pandai jamak je, suka-suka dia jamak. Tak. Sebab tu perbahasan muttarib adalah juga antara yang agak rumit dalam ilmu mustalah hadis. Otak manusia ni pun kadang-kadang nampak hadis ni nampak bercanggah ke tak? Hadis ni nampak bercanggah ke tak? Tengok sekali imbas bercanggah. Diamati betul-betul tak bercanggah. Gabung. Baca hadis yang telah lalu, solat jenazah dalam masjid. Solat jenazah dalam masjid tak ada ajar, tak ada pahala.
lafaz yang tak ada pahala tu dhaif. Jangan ambil lafaz yang tak ada pahala. Ambil lafaz fala syai'a lahu. Apa maksud syai'a lahu? Maka ulama tak buang kerana dia sahih. Bila dia tak buang, maka digabung dengan riwayat Nabi SAW salat dalam masjid. Salat jenazah Sahal dengan Suhail, dua orang budak tu kan, mak dia Bayda tu, maka dijamakkan riwayat. Maka benda ni bukan simple as easy as ABC, no. Benda ni di ulama yang jahabazah, ulama yang tenggelam dalam ilmu hadis. So hadis Muslim tak ada isu, sanadnya sahih. Sebab tu tak ada siapa mampu untuk menyatakan sanad tak sahih. Tak ada. Hatta sebahagian kata sanad sahih, tapi ittirab. Tadi kata sahih, tidak kata ittirab. Apa maknanya sahih ke dhaif? Sebab muttarib ada dhaif, muttarib dhaif. Tidak kau kata sanadnya sahih tapi muttarib. Ya, memang ada hadis yang sanadnya itu sahih tapi matannya itu ada problem kerana bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan hadis yang sahih yang lain, maka kalau dia bercanggah dengan Quran, dah tentu problem lah, muttarib lah. Dan kalau dia bercanggah dengan hadis yang sahih lain, nanti dulu, tengok dulu, adakah macam kita sebut tadi, adakah dia masuk dalam kategori hadis syaz atau hadis mahfuz. Tiba-tiba yang tak apa-apa, tak pernah belajar ilmu hadis, Bukhari Muslim pun tak tahu apa benda, Bukhari tak faqih lah ke benda. Ada satu orang tu pula dia kata, oh hadis Muslim ni sahih, tapi oleh kerana dia bertembung dengan hadis dalam Muwatta' Malik. Dalam Muwatta' Malik, engkau baca riwayat yang satu je, atasyhadina an la ilaha illallah. Imam Malik juga meriwayatkan hadis yang lain yang ni, aina Allah, mana Allah. Maka Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta' dengan dua lafaz, dua hadis. Satu atasyhadina la ilaha illallah, satu lagi Imam Malik juga meriwayatkan aina Allah fis sama, qalat fis sama. Ni hadis ni, cumanya dia tersilap, dia kata Umar ibn Hakam As-Sulami, dan itu bukan Umar. Telah dijawab oleh para ulama, hatta disebutkan warawa Malik an Hilal fi Umamah, dia sebut bi isnadihi an Umar ibn al-Hakam wa huwa wahmun. Diriwayatkan Malik daripada Hilal, daripada bi isnadihi dengan sanadnya daripada Umar ibn al-Hakam. Umar bin wa huwa wahmun, maka itu adalah waham. Maka kesilapan dari sudut Imam Malik disebut dalam Usudul Ghabah. So Imam Malik juga meriwayatkan aina Allah. Dan juga berikutnya, mana dia ulama mutaqaddimin yang mentaifkan hadis ni? Berikutnya nak tanya, tolong senaraikan ulama mutaqaddimin yang mentaifkan hadis Muslim dan dengan hujah ittirab, dengan hujah hadis ni muttarib. Tak ada. Tak ada. An-Nawawi rahimahullah yang mensyarahkan Sahih Muslim tak? Al-Minhaj, An-Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim. An-Nawawi tak kata hadis ni muttarib. An-Nawawi tak kata hadis ni muttarib. Dan syarah-syarah Muwatta' boleh buka dalam Az-Zurqani dan sebagainya, mereka tak menyata kuat hadis ni muttarib. Dan jika sekiranya ada kesalahan, dah tentu mereka sebut seperti mana rawi yang disebut oleh Imam Malik silap itu. Umar. Tak, bukan Umar, Waham daripada Malik. Tiba-tiba sampai aina Allah tak ada pula, dia tak faham. Tak. Ini kan akidah. Ada pula satu mamat tu, dia buat satu video, dia kata hadis ini muttarib, hadis ini matannya muttarib atau matannya tak boleh pakai. Apatah hujah ni, dia kata sebab tak ingat lah. Tapi hujah yang suka dia je, ikut suka dia. So hadis ni tidak menjadi masalah di sisi ulama salaf. Macam kita sebut Al-Baihaqi Asy'ariyah, maka Al-Baihaqi mensahihkan hadis ni. Al-Qurtubi Asy'ariyah bawa riwayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi.
Dan ulama-ulama yang awal-awal semua tak ada pun menyatakan hadis ini dhaif dan muttarib. Kerana dia Muslim, hadis Muslim. Dan juga sanad dia tak ada isu dan tak ada problem. Siapa dia yang mendhaifkan hadisnya dengan alasan muttarib? Siapa? Zahid Al-Kawthari. Al-Kawthari, hai ulama zaman sekarang. Hak tu yang menyatakan bahawasanya hadis ni muttarib. Al-Kawthari. Berikutnya tu Hasan Saqaf. Hasan Saqaf Jordan. Dan semua hak yang Melayu-Melayu yang duk berhujah dengan benda yang sama, hujahnya tak lari daripada hujah Kawthari. Dan tak lari daripada hujah Hasan Saqaf. So, tak ada daripada ulama awal. Paling awal disebut ada seorang daripada ulama Maliki tahun 1350. 1350 yang menyatakan hadis muttarib. 1350. Kita nak ulama awal. Maka yang telah mensahihkan hadis ini Abu Bakar Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Dia kata haza sahihun. Abu Muhammad Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, dia kata haza hadisun sahih. Kama ja'alahu fi Masahib Sunnah. Shihabuddin At-Turbashti. Hadal hadisun sahih. Imam Ibn Taymiyah tak payah cakap lah. Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i. فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلو حديث معاوية ابن الحكم السلمي. هذا حديث صحيح kata الذهبي. الحافظ ابن حجر الأسقلاني. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الشيخ الألباني هذا الحديث صحيح بلا ريب. Hadis sahih tanpa ada keraguan. الرواية الثابتة المتفق على صحتها بين المحدثين yang telah pun disepakati oleh para ulama muhaddisin. So hadis ni tak ada isu. Atau yang terjemah sebenarnya hadis ini adalah sejak kadang-kadang dia kata perempuan itu adalah perempuan bisu. Kadang-kadang dia kata bisu. Hadis ni oleh kerana sebab bisu tu, sebab tu dia buat baca isyarat. Punya apa orang kata, habiskan masa nak terjemah isyarat tak isyarat. Isyarat tu hadis dhaif dhaif. Tak payah. Ambil yang sahih Muslim. Itu qalat, dia kata fis sama, di langit, wa anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Dan tak ada isu dan sebagainya. So hadis ni tak ada pun masalah dan kita pun tak pernah lelah untuk mempertahankannya. Kita tak pernah lelah mempertahankan kerana dia punya sanad no problem. Matanya juga tak ada masalah dan para ulama menyatakan maka itu sebabnya masyru' untuk bertanya aina Allah, mana Allah, masyru', di mana Allah. Tinggal lagi macam kita sebutlah, korang jangan nak bahas tentang Allah dengan akal yang cetek cara faham manusia. Akal yang cetek cara faham manusia memang tak mampu. Sesama makhluk sendiri pun kita tak mampu nak lebih-lebih. Bahkan secara makhluknya pun kita boleh menerima perbezaan. Apa masalahnya? Walillahil masalul a'la. Bagi Allah itu contoh perubahan yang maha tinggi lagi. Maka kata laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Kita tak bincang ni. Dia kata kalau tak bincang macam ni itu membantu akal. Dah. Ini bukan time, ni bukan bidang nak bincang. Sebab bidang nak bincang bab lain. Bab tentang Tuhan boleh bincang. Sebab tu tak boleh tak? Macam mana tangan Allah jangan bincang lah. Nak bincang kenapa? Perlu ke tangan Allah nak tahu macam mana? Kan? Habis Allah maha mendengar, maha melihat. Mendengar, melihat. Dia tak datang penyerupaan. Kenapa? Boleh pula tak terima penyerupaan. Sebab bila kata pendengaran dan pelihat, orang tak terbayang telinga. Sama lah. Bila kata yadun, tangan, faham dah, nampak tangan. Gereng, tangan. Apa hal? Bila kata pendengaran Allah dan penglihatan Allah.
Tak apa, tak terbayang. Terbayang, habis telinga kita. Pendengaran Allah dengan pendengaran manusia sama tak? Tak sama lah, dah tentu. Burung dengar tak? Burung dengar ada cuping. Tak ada. Manusia dengar ada cuping. Cuping kerjanya apa? Itu belajar sains. Tarik bunyi, bawa ke gendang, masuk impal buh ke otak terterima, faham dah. Tapi bila sebut pasal Tuhan yang nak kena dengan makhluk ni, kenapa? Allah turun, tak Allah turun, dah kenapa? Tak boleh terima. Tak boleh kalau kita kata Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Ada tak ketika di mana tak ada sepertiga malam? Ada tak? Dia kata ada lah. Kan Malaysia sepertiga malam. Lepas tu berikutnya negeri sebelah. Lepas tu negeri sebelah. Habis tu sepertiga malam tak habis. Habis tu Allah kat bawah je lah. Itu cara fikir otak hang. Cara fikir otak hang. Allah tak di atas, tak di bawah, ni bumi, ni bumi. Kalau kita kata Allah kat atas, orang kat sini atasnya sini. 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 Faham kata? Itu cara faham salah satunya. Kenapa nak batas kat bumi je? Habis kalau kat bulan? Kat planet Pluto? Planet Marikh? Bumi, adakah Allah cipta dalam sistem cakrawala ni bumi saja? Tak ada planet lain. Zuhalnya lah, Mushtarinya lah, Plutonya lah. Habis semua tu apa? Makhluk tak? Bila kita kata Allah maha tinggi dari makhluk, apa makna dia? Sebab tu Allah tak boleh difikirkan dengan ni otak manusia ni, sebab tak capai. Sebab tu beriman. Sebab otak kita tak mampu nak capai benda tu. Sampai mati pun kita tak boleh nak fikir tentang sifat-sifat hak yang apa. Allah memberitahu sifat-sifatnya itu supaya kita faham dan kenal dia. Itu tujuan utamanya. Macam kita sebut banyak kali lah. Tujuan utama daripada Allah memperkenalkan sifat-sifatnya supaya kita ini beriktikad Allah itu maha sempurna dan maha mempunyai sifat-sifat kamal dan mempunyai nama-nama yang baik. Sebab tu secara umum tidak boleh menyandarkan kepada Allah apa-apa nama-nama yang memberi makna aib. Settle, habis. Bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah. Yang nak fikir sibuk dengan dua tangan Allah ni kenapa? Kenapa tak salaf itu lebih aslam wa ahkam, lebih cerdik? Khalaf dia kata ahkam, cerdik apa? Kalau dah tak habis-habis bahas benda tu. Kan? Apa makna dua tangan Allah? Maka bila salaf kata, ya dengan dua tangan, dengan layak kebesarannya, menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Itu makna dia, itu makna utamanya, kesempurnaan Allah. Bila Nabi SAW menyatakan Dajjal itu buta mata sebelah, wa rabbukum laysa bi'awar, dan Tuhan kamu tidak buta mata sebelah. Apa makna dia? Dia sampai mengisbatkan ain kama yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Nak banding dengan makhluknya yang ada sifat keaiban. Susah nak faham ke? Salaf aslam wa ahkam. Itu nama cerdik namanya. Maka kita bahas benda yang boleh menggerakkan otak ke depan. Bukan dia sampai mampu tak baby kira tangan Allah, tak ada tangan Allah, tak ada tangan Allah, kaki Allah, tak ada muka Allah, muka apa. Dia tak baby. Tak baby. Sebab itu salaf simple, iaitu beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran tanpa kita membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla. Ada apa nak tanya?
Mana? Okey, kalau dia hadis ahad pun? Ha? Kata Az-Zahabi mutawatir. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Kenapa mutawatir maknawi? Ayat Quran kata Allah. Kat mana? Hadis sahih mengatakan Allah di mana? Kalam salaf mengatakan Allah di mana? Ijma'. Ijma' salaf lah. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ijma'. Abul Hasan Al-Asy'ari sebut ijma'. Allah istiwa di atas arasy. Dan bukan istiwa itu istaula. Bukan istiwa itu istaula. Tu kita, homework kita ialah baca buku ulama-ulama salaf tentang akidah. Ni orang nak mengaji sunnah ni, jangan hanya tahu umum saja. Maksudnya tanya, oh ini akidah salaf. Salaf siapa? Siapa yang cakap? Salaf siapa yang cakap? Kan? Lepas habis satu kitab, kena kitab lain pula akidah. Kena kitab lain pula akidah. Habis apa namanya tahawiyah nanti, buka pula hak yang lain pula. Imam lain pula. Walau isi kandungannya sama. Walau isi kandungannya sama. Ulama-ulama ahli sunnah karang kitab as-sunnah punya banyak. Bukan Imam Ahmad saja ada as-sunnah. Al-Humaidi ada as-sunnah. Apa nama, Al-Kirmani ada as-sunnah. Al-Muzani ada as-sunnah. Maka hak ni kena baca ni. Dan kita doakan supaya kawan-kawan kita yang terjemahkan kita akidah salaf kita tu diberi kekuatan untuk terjemah lagi kita akidah para ulama salaf kita. Dan apabila kita terjemah ni dan kita kena baca, bukan terjemah saja. Terjemah dan beli dan baca. Buat daurah tak apa. Tak apa buat daurah. Baca. Lepas satu kitab sunnah, satu lagi kitab sunnah. Nipih-nipih je, tak banyak pun. Nipih-nipih aja. Nak baca Al-Lalakai jenuh juga, tu tebal. Tak apa, pecahkan. Imam Ahmad dulu. Berikutnya, tak apa, tak payah ikut turutan pun tak apa. Imam Ahmad, lepas tu Al-Muzani sunnah. Habis khatam Al-Muzani, tengok pula apa kata Al-Kirmani. Habis Al-Kirmani, tengok pula Abdullah ibn Imam Ahmad. Habis pula tengok pula ulama-ulama lain, banyak lagi kita akidah yang kita kena baca yang menunjukkan akidah salaf. Sebab itu hak kita, hak yang memperjuangkan akidah salaf ini tidak menjadi masalah, dan kita pun tak ada heran orang nak terima ke tak terima. Kita peduli apa? Kitab dah ada depan mata je. Kitab dah ada depan mata. Buka saja, itu je. Buka saja one by one. Satu persatu kitab. Bermula daripada hak ulama, hak kurun awal, kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima. Buka. Nanti baca pula buku Abu Hasan Asy'ari pula. Baca. Kena buat juga. Buat daurah pula. Kitab Al-Ibanah. Tak kira lah dia kata bukan daurah. Baca. Lepas ada kitab Al-Ibanah, buka pula tu. Apa nama? Risalatun ila ahli saghar. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Baru kita tahu hak mana duduk letaknya hak imam-imam kita ni. Dan baru kita tahu Bukhari datang dulu ke Abu Hasan Asy'ari datang dulu. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.